Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baru-baru ini Anjang pergi ke satu lagi pusat latihan remaja RPU di Kuala Ketil. Di Kuala Ketil di Kedah. Jauh juga tempat ni. Berapa roadblock ada. Tapi kita bawa surat untuk lawatan ke pusat-pusat perniagaan dan juga ternakan ataupun pertanian di ISP dapat dah lepas. Janjang pergi dengan Angah, Cik Angah lagi Citra, dan Tuan Anwar pun ada sekali. Tuan Anwar datang lagi sebentar seorang petani di Ehwan Height. Nama tempat tu dinamakan dalam ISP ni sebagai Ehwan Height. Nama sebut susah. Ehwan Height, Kuala Ketil. Rehan tu lah yang besar lah. Sini tuan-tuan, keluasan ni dalam 6.5 ekar lah. Dan dah lama dah teroka dah ni. Dulu jadi pusat untuk remaja-remaja yang terlibat dengan rokok dan sebagainya. Sekarang lebih kepada pertanian dan peternakan lah. Dapat bertemu dengan Tuan Anwar. Tuan Anwar ni belajar di Perancis, asal Manjoy, Perak. Kalau keturunan tu Al-Haddad, tapi sangat minat lah pertanian dan peternakan. Jadi, dan sekarang beliau ni salah seorang dari ahli lembaga penasihat lah di dalam GASB. Dan dari sudut kawasan tu, lebih kawasan utara ni banyak di bawah Tuan Anwar lah, termasuklah di Kuala Ketil ni. Di sini Tuan Anwar dan tim ni nak buat ternakan lembu feedlot atau nasi sebagai pengurusi eksekutif JSB. sangat ingin memberi sumbangan lah, ataupun ingin bersama-sama dengan kerajaan ataupun rakyat Malaysia secara umumnya untuk menangani isu kartel daging haram ataupun kartel daging yang bekalkan daging haram dan syubhat ke seluruh rakyat Malaysia ni lebih 40 tahun. Jadi Tuan Nasi minta kalau boleh setiap tempat tu setiap hari ada sembelih lembu. Masa sekarang ni tak dapat dah capai lagi matlamat ataupun cita tu. Jadi masih lagi kita beli lembu luar dan beberapa hari kita sembelih lah lembu. Dan di merata tempat JSB dah buat lah. Tuan Anwar ni merancang untuk beli lembu berskala yang agak lebih besar di sini, untuk nanti kita laksanakan cita-cita ni untuk kita bekalkan daging lembu fresh di tengah masyarakat dan juga frozen. Jadi kat sini cadangannya akan dibuat feedlot untuk 100 ekor lembu lah. Ada kawasan yang lebih tinggi yang di sini lah, di belah atas ni. Yang tadi tu belah bawah sikit, dia berbukit-bukit kawasan ni. Ni belah atas ni. Jadi akan dibina insya-Allah kandang lembu yang sesuai dengan bentuk muka bumi ni. Ni rata lah ni, tapi dia tinggi. Untuk membela insya-Allah setakat yang dah dibuat kira-kira dalam 100 ekor lembu lah, dan dirancang oleh Tuan Anwar dan timnya di ini pemandangan dari atas warna height cantik. Ni batu-batu ataupun tanah-tanah di sekitarnya yang juga tak kurang menarik. Tanah tu keras, dan yang suka ambil gambar ni nanti letakkan madah ke sajak ke dengan background itu kan sangat cantik lah. Memang aslinya ni di atas tadi bahagian tanah tinggi yang akan dibuat kandang-kandang lembu. Dan di sini ternakannya tuan-tuan dan puan sekalian, biri-biri 7 ekor setakat ni lah. Bor kambing lah, kambing biri-biri 7 ekor, kambing bor 1 ekor, jam 6 pagi
8 ekor, kambing kacang ada seekor, semua sekali ada 17 ekor kambing. Lembu jantan ada 2 ekor, betina 2 ekor, jadi 4 ekor lembu. Lembu jantan yang besar tu itu baka untuk pembaka lah tu. Tuan Anwar berilah ilmu tentang lembu tu. Kalau buah dia tu dah jatuh, lembu tu dah dewasa dan boleh mengawan lah. Kalau buah dia masih melekat dekat badan dia tu, itu maknanya lembu tu masih belum cukup umur lah untuk mengawan. Jadi lembu yang ada tu memang dah cukup umur, tapi dia sangat besar, jadi tak semua lembu boleh dipasangkan dengan dia lah, kerana berat lembu tu. Ni tanah-tanah sekitar Irfan Heights ni. Baiklah, kerbau ada jantan seekor, betina 4 ekor, semua sekali 5 ekor. Tapi kerbau ni baka yang Malaysia yang kecil tu, dia tak besar betul. Kerbau tu takat tu je lah besar dia. Kena ayam kampung, jantan 13 ekor, betina 35 ekor, remaja 25 ekor. Ni remaja dia secara RPU ni detail dia punya maklumat dia, saya bacakan je lah. Anak 15 ekor, semua sekali 88 ekor. Ayam hutan 1 ekor, betina jantan 1 ekor, betina 2 ekor. Total 3 ekor. Ayam Peru, jantan 2 ekor, betina 2 ekor, remaja 1 ekor, anak 1 ekor, total 6 ekor. Burung puyuh jantan 62 ekor, betina 52 ekor, remaja 8 ekor, anak 31 ekor, total 122 ekor. Itik telur 19 ekor. Angsa jantan 3 ekor, betina 1 ekor, anak 3 ekor, total 7 ekor. Angsa ni katanya najis itu ular takut, atau banyak binatang yang takut lah. Takut dengan angsa tu ke apa, tapi dia kena kesan dia berak tu, di keliling tu binatang-binatang lain tak datang lah selalunya. Burung merpati 49 ekor, tekukur api 1 ekor, baji 1 ekor, total 53 ekor. Arnab jantan 5 ekor, betina 6 ekor, anak 8 ekor, total 19 ekor. Jadi tempat ni jadi pusat ternakan lah. Yang remaja-remaja yang menjaganya. Tuan Anwar tu sendiri, walaupun dia lulusan Perancis, tapi sangat minat dengan pertanian. Lebih lagi arnab, dari kecil tu memang bela arnab, expert lah arnab ni Tuan Anwar ni. Juga tumbuh-tumbuhan dan herba-herba banyak lah. Beliau sangat minat dan pergi ke mana pun dia akan cari jugalah benih-benih herba ataupun mengagih-agih kepada orang lain. Contohnya ke Batu Ampar baru ni, nampak beliau nampak pokok mas cotek di pokok-pokok kelapa sawit yang banyak tu, yang dia ambil. Kalau tak dapat ambil daripada akar, dia ambil keratan lah. Adalah cara dia nak beliau nak biarkan tu ataupun nak perbanyakkan. Kerana harga mas cotek tu pun mahal sebenarnya, tapi banyakkan orang biarkan, orang tak tahu ataupun orang tak ambil berat. Ini suasana dari atas Irfan Heights yang cantik ni, yang indah ni. Lagi-lagi lah kalau ternakan yang dirancang ni berjalan lancar, insya-Allah sangat cantik dah tempat ni untuk menjadi lawatan. Dia Tuan Anwar kata supaya bela tu bela sungguh-sungguh lah. Ada orang bela binatang untuk bertelur, ada yang bela untuk berdaging. Tapi Tuan Anwar kata janganlah kita kat JSB ni bela untuk tulang. Satu kata-kata yang mendalam nampaknya, supaya bela tu betul-betul beri makan betul-betul sampai dalam binatang tu terpelihara lah, dia punya hak-hak dia. Malah orang yang datang tengok seronok kan. Islam tu kan begitu dia indah, dia membuatkan semua orang melihat tu dapat rasa-rasa indahnya ciptaan Tuhan dan dapat kembalikan kepada Tuhan. Dan dengan itu hati manusia ni makin jinak dengan Tuhan, seronok dengan Tuhan, seronok dengan Allah, bukan seronok dengan dunia. Jadi itulah antara tujuan kita adakan peternakan ni. Kita nak mendapat kasih sayang Tuhan, nak melihat kehidupan haiwan tu, bagaimanakah kehidupan mereka yang kita jaga sungguh-sungguh. Dan kita malah boleh bercakap-cakap dengan mereka ni kan. Rasulullah dengan kudanya, dengan untanya dan sebagainya sangat rapat. Malah kita tahu
unta Rasulullah sampai mati, sampai dalam keadaan buta lah kerana sedih dengan pemergian Rasulullah. Jadi di sini insya-Allah akan dibuat penternakan lembu feedlot yang besar-besaran. Setakat besar-besaran setakat GSB lah untuk permulaan ni. Mudah-mudahan Allah bantu untuk cita-cita penyembelihan lembu setiap hari di kawasan utara ni. Dan utara sendiri kita tahu GSB mempunyai pasar raya di Kulim khususnya, dan perlu sangatlah ternakan dan juga pertanian dibuat sekitarnya untuk kita bekalkan hasil-hasil pertanian dan ternakan kita ke pasar raya Ikhwan sendiri, supaya pasar raya Ikhwan mendapat bekalan-bekalan yang tak putus dari kalangan Ikhwan sendiri dan juga masyarakat Islam yang lainnya. Jadi mohon doa tuan-tuan semualah supaya apa yang diceritakan oleh para pimpinan JSB dan juga staf JSB ni menjadi kenyataan. Kan JSB buat ni semua seperti mana yang saya selalu sebut adalah untuk tuntutan fardu kifayah. Fardu kifayah ni adalah tuntutan semua umat Islam wajib. Kalau dibangunkan oleh sebahagian umat Islam, maka dosanya ditanggunglah, dosanya diangkat, dosanya tak berdosa kalau umat Islam. Tapi kalau ditinggalkan oleh semua sekali berdosa. Semua sekali berdosa. Masalah besarnya fardu kifayah ni dia berdosa tapi tak rasa berdosa. Kerana kita kata mungkin orang lain buat, kita rasa mungkin. Sedangkan tak tentu lagi berlaku. Sebab itulah orang tak akan bertaubat, sebab dia tak rasa dia berdosa. Kan kalau maksiat, dia berbohong, dia katakan memukul orang, dia katakan khianat dan sebagainya, dia tentu rasa berdosa bersalah kerana dia memang dia jelas dia buat, dia tinggalkan sembahyang, katakan dia rasa bersalah. Dan dia adalah rasa menyesal tu, asal untuk bertaubat tu ada rasa menyesal di hati dia. Tapi orang yang terlibat dengan dosa fardu kifayah ni dia tak kisah, tak perasan kan. Bila tak perasan, tak kisah dan dia tak rasa berdosa. Bila tak rasa berdosa, adakah dia nak bertaubat? Tidak. Dia sendiri tak rasa berdosa. Walhal dosa tu sangat-sangat banyak kan. Katakan daging haram yang tebar di tengah masyarakat, itu tanggungjawab semua orang, semua pihak kan, khususnya pihak-pihak yang terlibat lah lebih-lebih lagi. Betapa lagi kerana mereka tu dipertanggungjawabkan. Jadi dan juga online, kerana kita sendiri nak makan, kita lah kena bekalkan, kita lah kena usahakan umat Islam yang nak makan. Tapi bila tak jaga, maka Allah jadikan satu kehinaan lah bagi kita kena makan benda-benda yang haram dan syubhat, dan membina hati dan peribadi kita dan keluarga kita dan generasi kita. Berlaku macam-macam. Kalau katakan pembunuhan kat Malaysia tu macam-macam, yang bom sampai hancur pun ada, yang diulit kulit tu dibuang pun ada, yang dimasukkan dalam disemenkan pun ada, yang dipotong 18 pun ada. Semua tu mengerikan kita dengar, kerana daripada makanan yang halal haram ataupun yang syubhat dan haram ni membina perangai yang macam-macam. Jadi kita kena rasa takut lah kerana apa yang Allah timpakan kepada kita semua dari semua sudut lah. Dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat ataupun jenis kuala putihnya dan sebagainya, rasuah dengan penipuan, khianatan dan macam-macam lagi. Semua tu banyak punca-puncanya. Salah satu yang besar lah makanan lah. Itulah kita kena sama-sama mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah makanan di tengah masyarakat Islam ni agar halalan thayyibah. Jadi itulah antara cita-cita pimpinan JSB, dan kita sama-sama doakanlah semoga apa yang dicita-citakan itu Allah kabulkan dan mendapat sokongan semua. Zaman Rasulullah dulu yang menyokongnya adalah di kalangan umat Islam sendiri kan, yang kaya-kaya tu menjadi bank kepada masyarakat. Masyarakat Islam tu banknya orang kaya-kaya, kerana mereka tak mengharapkan keuntungan di dunia, malah di dunia sebenarnya dapat juga. Tuhan dan hadis mengatakan kalau kita beri satu kan dapat dibalas 10. Dia orang sangat yakin kan, dan berlaku dalam kehidupan dia orang tu. Betul kat akhir zaman ni kalau kita sungguh-sungguh kan, kita bantu, insya-Allah Allah akan bantu kita kan. Kerana JSB tak terlibat dengan pinjaman konvensional yang menyebabkan riba dan sebagainya kan. Jadi sokongan masyarakat sangat-sangatlah sesuatu yang sangat baik lah
Kerana kalau tak ada pun Tuhan adalah cara nak buat macam mana kan. Selama ni pun JSP tetaplah mengusahakan semua perkara tersebut walaupun tak dapat bantuan direct dari mana-mana. Tapi sesiapa yang nak bersama demi fardu kifayah ni, yang Allah akan hina kita kalau kita tak buat, marilah kita sama-sama membantu, membina, membuatnya, bekerjasama dan sebagainya agar Allah beri kelapangan untuk Islam ni dari segala masalah yang berlaku di tengah masyarakat kerana kejahatan kita tak membangunkan hubungan semanusia, hubungan yang bentuk fardu kifayah ni. Setakat itu lagi yang pada kali ini. Ampun maaf sehingga kita bertemu lagi banyak lagi video yang lain, tak sempat nak edit. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni buat apa? Saya buat satu bilik.